Kalau accident, bonet ni akan terus pop naik ke atas. Ini adalah Volkswagen Arteon R 4Motion yang terbaru daripada Volkswagen Malaysia. Di Kinetic TV ni saya mendapat sambutan sedikit lambat, tapi tak mengapa. Saya nak ucapkan terima kasih kepada jurujual Volkswagen Hartamas, nama dia Faizul, kerana memberi peluang untuk saya review kereta yang handsome ni. Rupa depan Arteon R ni memang tak boleh nak argue, garang dan lawa. Tapi sebenarnya ada sedikit sejarah tentang Arteon ni. Dia datang daripada Passat CC, generasi Passat CC. Yang mana Volkswagen ni masih nak teruskan lagi generasi Passat CC tu, cuma ditukarkan nama kepada Arteon. Saya tak tahu kenapalah. Cuma Arteon ni dia datang dengan features yang lebih lagi, yang mana korang boleh tengok dia ada 360 camera dan juga dia ada day running light LED dekat depan ni, logo R, dan dia tidak tinggal ciri-ciri yang lama yang mana konsep coupe dan juga dia punya pintu tu frameless. Kalau saya nak cari kereta, saya nak cari kereta yang gaya macam ni kat belakang, because most of the time orang akan nampak kereta kita daripada belakang. So Arteon memang orang kata dia punya design tu tak boleh nak lawan lah. Even Passat pun tak dapat design macam ni. Lepas tu dia punya emblem 4Motion ni menyatakan kereta ni bukan lagi front wheel tapi all wheel drive. Arteon R ni dia datang dengan rim 19 dan tayar profile dia lebar 245, tebal 40. Dan yang paling saya terkejutnya, tayar dia bukan tayar biasa. Dia datang dengan Pirelli P0, tayar yang berprestasi tinggi. Dan juga saya tengok design bonnet dia ni clamp design, sama dengan Mini Cooper. Dan juga saya suka dia punya emblem dekat side ni. Memang betul-betul nak represent R line. Tadi saya dah mention kereta ni frameless door. Inilah dimaksudkan frameless door, yang mana dia tak ada frame. Biasa kereta ada frame kat sini. That's why dia dapat title coupe tu. Dan saya minta excuse lah TOI segantung tu. Okey, jom tengok dia punya boot space. Keluasan boot space dia ni adalah 565 liter, yang mana bagi saya lah terlalu besar untuk family sedan. Tapi baguslah. Kita nama lagi family sedan, so kita boleh travel tanpa pening memikirkan berapa banyak beg yang kita nak susun. Because obviously 565 liter ni korang boleh imagine lah berapa beg yang korang boleh letak. Lepas tu kalau korang rasa tak cukup, passenger 2 orang je, korang boleh flip down kan seat belakang ni untuk extra space. Lepas tu dia ada ciri-ciri power boot. Bila korang shopping full hand, korang tak perlu lagi tekan switch. Just masukkan kaki kat bawah ni, lepas tu dia akan buka. Saya rasa dah ramai dekat dalam YouTube orang bercakap pasal exhaust tip Arteon R ni, yang mana exhaust tip dia ni bukan real tapi dummy. I know korang bayar 250,000 untuk dapatkan kereta yang seksi macam ni, tapi exhaust dummy. Tapi bagi saya lah kan, setiap design kereta ni dia akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setakat kekurangan exhaust dummy macam ni, pada saya boleh terima lagi. Dan korang boleh nampak ada emblem 4Motion tu. Ini menyatakan Arteon R ni bukan lagi front wheel drive. Ini menyatakan dia dilengkapi dengan drivetrain all wheel drive, yang mana 4 tayar dia berfungsi. So kita akan dapat cornering yang lebih sharp lah. Sekejap lagi kita akan cerita lebih lagi tentang technical engine dengan drivetrain Arteon R. Sekarang kita akan borak tentang technical engine kereta ni. Tapi sebelum tu saya nak beritahu lah, teknologi clamshaft yang korang tengok ni ada kebaikan dia. Dia ada sensor dekat clamshaft tu, yang mana kalau na'udzubillah kalau accident, bonnet ni akan terus pop naik ke atas. So ciri-ciri keselamatan dia lebih dipertingkatkan lagi lah. So move on dengan technical. Engine ni dengan gearbox ni sebenarnya adalah Golf R MK7 punya teknologi. Okay, bukan Golf R MK8. So Arteon R ni sebenarnya dia produce horsepower sebanyak 275 horsepower dan juga 350 Nm of torque. Tak cukup dengan tu, dia punya kotak gearbox dia adalah 7 speed, 2 clutch, dan clutch yang digunakan wet clutch, meaning to say lebih more durability ataupun lebih tahan lasak berbanding dengan dry clutch. Dia punya drivetrain juga dilengkapi dengan sistem 4Motion.
4Motion ni adalah sistem all-wheel drive yang mana dia akan kontrol 4 tayar. Kalau dengar perkataan coupe design ni, masalah yang pertama adalah bumbung. So bumbung dengan cermin akan dekat dengan kepala, tapi tak berlaku pada Arteon R. Yang mana dia punya interior belakang sangat spacious, lebar dan juga panjang. So saya dapat tengok dengan ketinggian saya ni masih ada banyak lagi space. Inilah yang dikatakan family sedan. Bukan sahaja seat belakang yang luas, tapi depan juga dilengkapi dengan orang kata ciri-ciri yang sangat mewah dan sporty. Apa yang sportynya, kau boleh tengok dia punya seat ni seat bucket, bukan lagi seat biasa macam Passat. Lepas tu dia punya sound system dilengkapi dengan Hamagadon. Cuba kau tengok steering dia ni, memang sporty habis dengan tebalnya. Lepas tu butang dia ni bukan lagi physical button, dia menggunakan haptic touch, yang mana bila korang tekan korang dapat rasa vibrate. Dia macam touchscreen lah, tapi vibrate. Lepas tu dia punya meter tu bagi saya kecil sikit. Mungkin orang yang ada masalah penglihatan akan keliru tengok meter dia. Tapi disebabkan dia ni meter digital, dia ada function view ni, korang boleh tukar view yang macam mana korang nak tengok, mengikut cita rasa korang. Tekan je view ni, dia akan tukar mode. So korang boleh dapat mode map, mode RPM dan juga mode trip. So dengan ini dia boleh memudahkan lagi pemanduan korang untuk perhatikan dua perkara dalam satu masa. Trim design dia lebih kepada sporty, okay, tapi dia still kekalkan dia punya elegant tu. Dan juga dia punya door trim ni sebenarnya ada lampu ambient. So lampu ambient ni kau akan nampak lebih jelas pada waktu malam. Siang hari dia susah sikit nak nampak lah. Kotak gear dia ni ada butang. Butang dia tak banyak lah, ada 3 je. Yang ni dia ada sistem auto stop. Dia engine akan off dengan sendiri dan akan on dengan sendiri bila korang berhenti. Lepas tu mode ni sebenarnya adalah ciri-ciri engine behavior. So dia ada eco, comfort, normal, sport dan individual. Okey, sekarang sudah tiba sesi pandu uji. Sebelum tu saya nak kenalkan juru jual Volkswagen Hartamas, Brother Faizul. Hai. Faizul, thank you lah kau bagi aku review kereta ni. Sebab aku ingat dah tak ada dah orang nak bagi review kereta ni kat Kinetic TV kan. Okay Faizul, sekarang kita berada di sport mode kan. Okay, kita kena bawa laju sikit. Memang instantly boleh rasa power Golf R, nadi Golf R yang berada dalam Arteon R. Okay, Mesti tak membuai sangat kan? Biasanya body besar macam ni orang akan assume membuai lah. Tapi honestly saya cakap tak membuai pun. Masuk je sport mode tu, steering dia pun akan jadi lagi keras lah. Dia keras, tapi dia keras tu dari segi macam learning. Dia macam learn kita nak corner tu macam mana. Kita nak corner sharp ke kita nak corner sikit je. Ini perbezaan kalau saya compare dengan kereta-kereta yang sebelum ni saya pernah bawa. Saya ada banyak research pasal 4Motion ni. No wonder lah 4Motion ni sebenarnya dia sebuah teknologi yang tidak memerlukan horsepower yang tinggi dan juga tidak memerlukan kuasa top yang tinggi untuk dapatkan cornering yang sangat mantap. Teknologi tu ada pada 4Motion. Dia ada XDS system ni sebenarnya adalah teknologi yang mana dia membantu waktu kita ambil cornering yang sharp ataupun dynamic corner. Dia basically dia sama macam LSD punya sistem lah, tapi dia lebih pada elektronik. Dia tak 100% macam LSD, tapi dia mimik macam LSD lah. So kadang-kadang bila kita corner ke kanan, kita dapat rasa ke kiri kita tu kurang. SDS bantu untuk penuhkan balik, untuk betulkan balik cornering tu. Itulah function SDS yang ada dekat Volkswagen Arteon R. So Passat tu dia front wheel, yang ni all wheel. Dia memberi impact yang sangat ketara waktu kita ambil corner. Dan cakap pasal SDS tadi tu, memang boleh rasa dia membantu. Dan XDS ni ada dekat R9 saja. Oh ya ke? Alamak, kalau yang selain daripada tu tak ada Passat tak ada. Aduh. So Faizul, boleh tak share dengan semua orang apakah orang kata key point untuk consider nak beli kereta ni? Yalah, 250 lebih tu banyak pilihan. Why not beli kereta lain? Okay, untuk teknologi yang ada dekat kereta ni, kalau nak cari dekat kereta lain tu, maybe harga dia akan lebih daripada 248,000 tu lah. Saya setuju.
Sebab saya pun ada pengalaman jual kereta import yang jenama lain. 250,000 ni baru dapat spek biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Okey, sebenarnya kalau kita nak compare dengan kereta konti jenama lain dengan harga 200 lebih Arteon Arc ni, sebenarnya is a good bargain. Sebab apa? Korang beli kereta ni, kau dapat features yang lengkap. Salah satu contohnya, kau dapat bucket seat. Okey. Tak cukup dengan bucket seat, dia ada massage. Dekat dalam seat ni dia ada massage tau. Lumbar support dia ada massage. Lumbar support lepas tu nak adjust seat ni bukan lagi manual, dia pakai electronic seat adjuster. Lepas tu ciri-ciri keselamatan dia Eurocap bukan Asian Cap, Eurocap dia. Tak silap aku 5 bintang. 5 bintang. Bukan senang tau nak dapat 5 bintang untuk Eurocap ni. Lepas tu sound system Hamagadon. Dan juga dia punya performance. Dia punya performance tak payah cerita lah. Performance yang memang setakat ni paling tinggi lah. Itu key utama yang ada dekat Arteon Arc ni sebenarnya. Untuk kereta baru, and then untuk kereta konti yang harga macam tu, yang ini paling, orang kata paling tip top lah. Lepas tu beli kereta ni terus dapat tayar Pirelli P0. Betul. Itu kalau nak beli bukan murah tu tayar tu. Tayar mahal juga tu. Dan macam tu lah diringkaskan ciri-ciri yang ada kat kereta ni dengan harga 200 lebih tu is a good bargain. Yang tak boleh nak di-compare dengan yang tak boleh nak di-compare dengan kereta konti lain. Sebab kalau kereta konti lain harga 200 lebih, korang beli, korang dapat basic line saja. So untuk nak penutupkan video Arteon Arc kita ni, saya nak cakap lah sikit. Sekiranya ada orang yang tonton video ni berminat nak tahu lebih lanjut lagi pasal kereta ni ataupun model-model lain yang ada dalam VW, korang boleh hubungi directly dengan Faizul. Yang mana Faizul ni dia bertugas di Seri Hatamas FA Wagon. Yes. Dan kita antara dealer yang terbesar lah dekat Malaysia. Dan saya pasti Faizul akan bantu korang daripada info yang korang nak tahu sampailah korang dapat, orang kata, jawapan yang boleh meyakinkan korang beli kereta ni, insya-Allah. Sebab pada saya Faizul ni sebenarnya banyak berkongsi info dengan saya. Saya agak confident lah dengan apa yang dia share pada saya. Okey. Kalau korang nak tanya pasal diskaun ke apa-apa ke, boleh directly dengan dia. So kalau nak dapat diskaun, pasti mention Kinetic TV code. Yes, mention code Kinetic TV, and then kita boleh bincang pasal diskaun tu lebih sikit, insya-Allah. Hanya orang yang tonton video ni sahaja. Yes. Okey Faizul. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bagi pinjam kereta Arteon Arc ni. Sama-sama. Lepas ni insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah untuk video yang seterusnya. Insya-Allah. Okey, sekian itu saja. Dan jangan lupa untuk subscribe, thumbs up Kinetic TV ni. Subscribe, thumbs up. Dan kalau korang ada sebarang apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah. Saya insya-Allah saya sedia menjawab dengan baik. Dan saya juga akan tinggalkan nombor telefon Faizul di dalam description di bawah. Okey, stay safe. Assalamualaikum.